والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan pengurusi masjid, barisan DJK masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ni insya-Allah kita tengok pada ayat yang ke 67 surah Al-Furqan, muka surat 365. Muka surat 365, ayat bawah sekali tu, ayat 67. Jumpa tuan-tuan? Jumpa kan? Kita baca sama-sama ayat 67 dan beberapa ayat selepasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di penghujung surah Al-Furqan. Mana tadi? Hilanglah pula. Ayat 67. Ayat 67 ni dia cerita pasal 67 atas sikit.
Sebelah. Wa ibadur rahman. Ayat 63. Ayat 63. Atas tu. Atas sikit lah. Tu. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang bernama Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, kan? Hamba Allah ni yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, yang kita baca pada pertemuan yang lepas. Yang pertamanya, wallazina yabituna li rabbihim, ayat 64 tu, iaitu orang yang waktu malamnya dia sujud kepada Allah Ta'ala. Itu sifat pertama. Sifat kedua dia, wallazina yaquluna rabbana. Ini sifat kedua, dia membaca doa, Rabbana srif anna azab jahannam. Dia baca doa ni, inna azabaha kana gharama. Sifat kedua. Sifat ketiga yang kita baca pada pagi ni, wallazina iza anfaqu. Tu sifat hamba Allah. Ni yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Nak jadi hamba Allah, kena ada sifat-sifat ni, kan? Sifat yang keberapa ni? Ketiga. Wallazina iza anfaqu. Lepas tu dia pergi sampai ke ayat 76. Sampai situ dia bicara pasal sifat hamba-hamba Allah ni. Panjang tuan-tuan, ya, sampai sana banyak tu sifat-sifat yang perlu kita ketahui, kita study balik, kan? Jadi tuan-tuan, tak adalah kita baca habis semua sekali pagi ni, kan? Macam biasalah kita baca dalam 3 ayat ke begitu, kan? Allah kata sifat yang ketiga bagi orang yang digelarkan sebagai hamba Allah, iaitu wallazina iza anfaqu. Mereka yang apabila berbelanja, lam yusrifu, tidak boros. Dia belanja, dia tak boros. Walam yakturu, dan tidak kedekut. Wa kana baina zalika qawama, akan tetapi pertengahan di antara boros dengan kedekut. Itu sifat orang yang dinamakan sebagai hamba Allah. Kata Imam Sya'rawi, berbelanja boros ni apabila kita berbelanja kepada perkara-perkara haram. Itu boros lah, tuan-tuan. Pergi tengok Coldplay, halal ke haram? Orang sanggup tiket paling murah RM100, tiket paling mahal RM4,000, tuan-tuan. 4,000. Pergi, penuh, 50,000 orang dalam stadium. Itu semua termasuk dalam yusrifu, kan? Boros. Kita kena belanja dalam benda haram, walaupun 10 sen, walaupun RM1, itu dikatakan boros. Yusrifu. Boros ni apa maksud? Membazir, ya? Membazir yang mana Allah sebut dalam ayat Quran, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara siapa? Saudara setan, tuan-tuan. 50,000 tu. 50,000 orang tu. Bukan seorang dua orang, tuan-tuan. Yang Allah sebutkan ikhwana syayatin, kan? Berbelanja pada perkara haram, kan? Berjudi, minum arak, kan? Apa lagi? Mana benda haram yang masuk dalam haram, tiba-tiba kita berbelanja, ia termasuk dalam yusrifu. Yusrifu tu boros, lam tu tidak. Orang yang sifat hamba Allah, dia tidak boros. Lam tu tidak, tuan-tuan.
Yusrifu, boros. Saya ulang balik, yusrifu. Tuan-tuan ingat lepas ni. Yusrifu ataupun saraf. Kan? Sarafa, sin rafa, itu boros. Allahu Akbar. Adapun ni tuan-tuan, hati-hati ya yang isap rokok tu. Takut termasuk dalam ayat ni. Tak disebut sebagai hamba Allah. Sebab rokok ni dia salah satu daripada pembaziran. Jangan marah saya, tuan-tuan. Jangan marah saya. Saya harap tak ada tuan-tuan isap rokok kan. Kalau ada, berhentilah tuan-tuan. Benda tu tak ada faedah. Tak ada faedah. Ada faedah ni arak, tuan-tuan. Arak Allah kata dalam dia ada faedah. Kan? Tapi dosa dia, mudarat dia lebih besar daripada faedah. Terpaksa dia haramkan. Kan? Hak rokok ni tak ada faedah pun, tuan-tuan. Menyusahkan orang ada. Masuk tandas dia isap rokok. Masuk tandas sambil-sambil sedut asap dengan bau sekali tu. Kan? Lepas tu puting rokok buang dalam mangkuk tandas. Orang pam tak turun. Mana turun puting rokok? Kan? Tak pergi. Minta maaf lah tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan nak ikut apa yang ada ciri-ciri dalam ni, buanglah rokok tu. Kan? Buang rokok. Tambah-tambah rokok zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang isap rokok daun, lain. Dia tak ada campuran banyak. Setakat tembakau. Tembakau pun pergi kutip sendiri je rokok. Ambil daun kat rokok tu. Kan? Cincang-cincang, kan? Gulung dengan daun nipah. Itu tak besar mudarat dia, sikit sangat. Orang yang isap rokok daun ni sampai umur 70, 80 pun ada, kan? Kekal. Tapi kalau rokok sigaret ni, kan? Kalau vape tu dia up lagi pada rokok. Vape. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Mudarat ada, kan? Mudarat banyak, bukan ada, banyak mudarat. Okey. Imam Syarawi kata, kalau berbelanja mewah atas dasar kemampuan, tak jadi masalah. Dia tak masuk dalam yusrifu. Tuan-tuan ada duit nak pakai kereta Mercedes, Ferrari, tu pula silakan. Itu hak tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa kesempurnaan, keselesaan hidup, kan? Dia tak masuk dalam pembaziran. Tak masuk dalam boros. Tapi dalam kemampuan lah. Dalam kemampuan. Orang perempuan nak pakai emas, kan? Harga emas 180,000, 200,000, terpulang lah. Dah mampu, kan? Imam Syarawi dia kata pakai baju, jubah. Kadang-kadang jubah orang perempuan ni mahal, tuan-tuan. Dia yang ada batu-batu sekali tu, kan, yang berkilau-kilau tu. Kalau yang biasa-biasa ni murah je, tapi dia ada hak mahal. Saya tak tahulah. Saya buka TikTok saya bulan lepas rasanya. Saya buka, tengok dalam TikTok ni orang jual kain tudung. Kain tudung, tuan-tuan. Tudung nampak simple je, tapi harga dia 150,000. 150,000. Yang kedua,
Jenis kedua 80,000 dan jenis ketiga 120,000. Mak oi. Kan? 2 biji kereta saya boleh beli kan. Baru tudung baru tuan-tuan. Dah mampu nak buat macam mana tuan-tuan? Kan? Imam Syarawi kata untuk kemewahan itu tidak masuk pembaziran kecuali kalau tahap melampau gila kan. Sepatut dia kebiasaannya orang perempuan pakai emas ni berapa banyak. Ni kalau pakai sampai sini melampau kan. Itu dah melampau kan. Kereta tu boleh beli kereta mahal, tapi kalau sampai 30 biji parking kat rumah, itu melampau lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan nak pergi Mekah, umrah, silakan. 2-3 kali, 4-5 kali kan, tak ada masalah, boleh. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, ada ramai orang yang memerlukan. Ada ramai orang yang memerlukan. Bantu orang yang memerlukan tuan-tuan, itu lebih besar pahala dia. Sebab saya baca dalam satu kisah, saya lupa nama dia, nama apa. Ada seorang wali Allah, dia pergi haji 1 tahun. Ni cerita lama ni, bukan cerita mutaakhir. Cerita lama. Saya tak boleh sebut nama, tak ingat. Kena rujuk balik dengan kisah tersebut. Dia pergi haji. Yang hadir haji pada masa itu lebih kurang dalam 70,000 orang. Lebih kurang. Yang jadi jemaah haji. Zaman dulu kalau 70,000 ni, zaman bila? Zaman kita dah juta-juta dah. 4 juta kan. 5 juta orang adik ke 70,000 ni. Mungkin tahun 400-500 tahun yang lampau lah. Lebih kurang kan? Ataupun lebih pada tu. Jadi hamba Allah ni, wali Allah ni, tengah selesai buat haji tak silapnya, dia bermimpi. Mimpi apa? Mimpi dia dengar 2 orang malaikat sedang bercakap. Cakap apa? Dia cakap, berapa ramai? Malaikat pertama tanya malaikat kedua, berapa ramai orang yang datang jemaah haji tahun ni? Malaikat kedua kata lebih kurang 70,000 orang. Berapa ramai yang dimakbulkan haji dia, yang diterima, dapat haji mabrur? Berapa orang? Semua tak dapat. 70,000 tu semua tak dapat. Masya Allah. Mimpi tuan punya, alamak, anak aku tak ada kan? Tak masuk dalam tu. Dia kata kecuali seorang je. Seorang. Tapi dia tak datang haji. Haji dia diterima. Tak datang haji, tapi haji dia diterima tuan-tuan. Lalu malaikat tu sebut nama orang tu kan. Kita katalah Hasan. Bukan nama Hasan ni, cuma saya pinjam je nama Hasan. Hasan ni dia duduk di tanah Arab sana, mungkin di Iraq, lebih kurang gitulah kan, sekitar Iraq, di Baghdad. Duduk sana, kerja dia adalah tukang kasut tuan-tuan. Tukang kasut, repair kasut, baiki kasut, buat kasut. Tukang kasut ni income berapa je tuan-tuan? Sikit sangat je kan. Pendapatan dia tukang kasut ni dikira, sekarang saya tak tahulah, kalau dulu dikira orang miskin lah. Tukang kasut ni orang miskin kan. Orang yang layak terima zakat, asnaf zakat. Jadi tukang kasut ni, dia dah hasil daripada titik peluh dia tu puluh tahun dah dia duk impun sikit. Cukup duit dia 350 dirham. Zaman tu 350 dirham. Cukup dah untuk dia buat haji. Cukup untuk dia
buat haji. Jadi dia pun bertekad untuk pergi haji. Bertekad untuk pergi haji hasil daripada duit dia tu 350 dirham. Satu dirham sekarang tak silap saya duk 5 tahun lepas RM27. Satu dirham 27 ringgit. Satu dinar 5 tahun lepas RM700. Satu dinar. Tapi semalam saya cek, satu dinar dah jadi RM1,413 lah. Satu dinar. Oh, cepat naik tuan-tuan. Duit kita jatuh tu. Duit kita jatuh. Okey tuan-tuan. Jadi Hasan ni dah cukup dah duit dia 350 dirham untuk dia pergi ke Mekah. Kan? Buat haji. Tiba-tiba isteri dia mengandung. Mengandung dan mengidam. Isteri dia kata, "Bang, saya ada terhidu mahu masakan ni. Jiran kita ni masak ni sedap sangat. Saya nak makanan tu. Saya mengidam makanan tu." Jadi si Hasan ni, dah isteri dia lah biasa orang perempuan mengidam kan. Pergi ya. Pergi cari rumah jiran dia tu. Dia masak. Pergi ketuk rumah seorang perempuan dan ada anak-anak dia. Balu lah. Bukan balu ni, janda. Balu bahasa lain, India kan. Janda. Ibu tunggal. Ada anak. Kan, anak-anak. Tengah masak. Jadi ibu tunggal tu dia ditanya oleh Hasan, "Masak apa?" Kan? Senyap. Ibu tunggal tu masak, senyap. Kan? Tak jawab. Hasan kata, "Boleh tak saya nak beli makanan ni?" Kan? Sebab isteri saya mengidam. Kan? "Saya nak minta makanan ni, boleh tak?" Perempuan tu lama termenung. Dia pun miskin. Kan? Dia kata apa dekat Hasan? "Makanan ni halal untuk kami, tapi haram untuk kamu." Kan? Halal untuk kami, haram untuk kamu. Jam Hasan. Macam mana? Kau agama apa? Kan? Kau agama Islam. Ya, saya agama Islam. Habis itu kenapa tak sama? Kan? Saya Islam, awak Islam. Kenapa hukum jadi tak sama? Kau halal, aku haram. Kan? Perempuan tu cakap, "Kami ni orang miskin. Kami tak ada apa untuk nak makan. Tak ada apa untuk nak makan. Maka kami jumpa keldai yang mati. Kami ambil daging untuk makan." Kan? Untuk makan. Orang miskin tuan-tuan. Keldai mati, dia orang ambil makan. Kan? Palestin lagi teruk daripada tu. Kan? Rumput ambil makan. Hak ada makan, ada rumput. Hak tak sempat ambil rumput. Kan? Allahu Akbar, dahsyat. Ada nak cerita pun dengan saya sedih. Tuan-tuan, Hasan terkejut sebab itu jiran dia. Kan? Tak tahulah sampai tahap tu. Kan? Sampai makan daging. Keldai mati. Keldai itu dah haram dah. Kan? Keldai itu dah haram dah. Hak mati pula. Kan? 2 kali ganda haram. Tapi sebab dia miskin, halal lah bagi dia. Kan? Halal bagi dia. Untuk Hasan, walaupun dia miskin juga, tapi dia ada juga simpanan kan. Tak haram, tak halal bagi Hasan. Lalu Hasan menangis, tuan-tuan. Menangis. Bagi tahu pada isteri dia keadaan jiran dia macam ni. Dia pun ambil duit
yang dia simpan untuk dia pergi haji. 350 dinar tu dia bagi semua sekali kat jiran dia. Dia bagi semua sekali, tuan-tuan. Bila dia bagi semua sekali, dia tak boleh pergi haji lah. Kan? Jiran dia ni yang boleh makan dan sebagainya. Malaikat yang dua ni cakap, haji dia ni yang diterima. Sebab dia tak boleh haji, tapi dia bagi sumbangan kepada orang yang amat memerlukan. Jadi kepada orang-orang yang berada, tuan-tuan, yang dah banyak kali dah pergi umrah tu, tolong tengoklah jiran-jiran sekitar yang memerlukan. Bagilah bantuan kepada mereka. Itu lebih afdal. Lebih afdal, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka dua malaikat tadi kata, dengan sebab Hasan ni seorang, maka 70,000 jemaah haji yang hadir pada tahun ni, mereka juga diangkat oleh Allah Ta'ala, diterima haji mereka oleh Allah Ta'ala dengan sebab Hasan. Bukan dia, bukan haji dia je, haji orang lain pun Allah terima juga syafaat dia, tuan-tuan. Hebat. Membantu, menolong orang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Balik kita pada wallazina iza anfaqu lam yusrifu. Dan mereka apabila berbelanja, dia tidak tidak boros, walam yakturu, dan tak kedekut. Kedekut, tak hidung masin, haji bakhil, kan? Semua tuan-tuan dah tahu dah, kan? Orang kedekut ni macam mana. Dia bukan kedekut dengan orang je, dengan diri dia pun dia kedekut. Kaya raya tapi makan ikan kering hak murah tu, kan? Kecil-kecil je. Duit banyak, kan? Untuk dia pun dia kedekut. Duit banyak, kan? Pakai kereta buruk, kan? Itu dahsyat tu kedekut. Lagi dahsyat kedekut ni, hak orang dia nak, hak dia tak keluar, kan? Satu, yusrifu, satu lagi, tuan-tuan. Ni peringatan untuk kenduri. Kenduri. Hadir di tempat kenduri, tuan-tuan. Jangan sampai kita membazir makanan tu, kan? Ambil, nampak makanan semua berselera, sedap, kan? Semua nala punya pinggan. Kalau habis tak apa, kan? Ini tak habis, buang, kan? Membazir, tuan-tuan. Membazir. Ambil sekadar yang kita perlukan. Jangan layan nafsu sangat, kan? Jangan layan nafsu sangat. Itu membazir, kan? Okey. Walam yakturu, dan tidak kedekut, wa kana baina dzalika qawama, dan dia sederhana, pertengahan antara kedekut dengan boros. Disebut dalam tafsir ni, Imam Syarawi kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia nak kahwinkan anak dia dengan anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar bin Abdul Aziz. Dia Abdul Malik bin Marwan ni Khalifah Abbasiyah. Khalifah Umayyah, Abbasiyah pula lah. Khalifah Umayyah, kalau tuan-tuan belajar sejarah Islam lah, kan? Dia macam waris juga dengan Umar Abdul Aziz ni. Umar Abdul Aziz ni Khalifah Rashidin yang kelima. Setengah pendapat ulama, kan? Bila nak kahwinkan anak dia dengan anak perempuan dia dengan anak Umar Abdul Aziz, dia tanya Umar Abdul Aziz, macam mana? Ya Umar, wahai Umar, ma nafaqatuka, bagaimana perbelanjaan kamu? Cara perbelanjaan kamu macam mana? Lalu jawab Umar Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nafaqati, perbelanjaan saya
hasanatun baina sayyi'ataini, adalah yang terbaik di antara dua yang buruk. Yang terbaik di antara yang dua yang buruk. Lalu Umar Abdul Aziz baca ayat ni. Wa idza walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Yusrifu tu buruk. Pertama boros. Yang kedua buruk kedua kedekut. Kan? Lalu Umar kata, saya adalah yang terbaik di antara dua yang buruk ni. Makna pertengahan. Pertengahan. Oh, bila dengar macam tu cara perbelanjaan, lalu sukalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan terus kahwinkan anak dia dengan anak Umar Abdul Aziz. Macam tu dulu test tuan-tuan. Dia bukan tanya anak engkau kerja apa? Gaji berapa? Macam tu. Dulu ulama-ulama sejarah dululah macam tu. Jadi tuan-tuan, dalam perbelanjaan, terutamanya zaman sekarang, zaman harga barang semua naik ni, dan perlu kita ambil langkah sebagaimana langkah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ajar kita untuk berjimat cermat, bukan kedekut. Kedekut berbeza, jimat cermat beza. Sepatutnya kita masak ikan 2 ekor untuk 2 orang makan. Contohlah. Tiba-tiba kita masak sampai 5 ekor untuk 2 orang makan. Itu dah boros dah. Lebih dah tu. Kan? Dah lebih dah tu. Jimat. Nabi Yusuf kata, gandum yang kamu tanam tu, yang kamu tuai, makan sedikit saja. Yang baki tu tinggal di tangkai dia. Biarkan di tangkai, simpan. Kemarau datang 7 tahun tu. 7 tahun tuan-tuan. Bukan 3 bulan. 7 tahun. Rakyat Mesir yang ikut arahan Nabi Yusuf, semuanya melepasi zaman kemarau dengan selesa. Tak ada yang kebulu tuan-tuan. 7 tahun. Sebab apa? Sebab dia berjimat. Jadi belanja ni, pengurusan keuangan perlu tuan-tuan. Pengurusan keuangan adalah amat diperlukan. Tak boleh kita main belanja je kan. Belanja je. Silap belanja, habis lah tuan-tuan. Silap belanja. Orang kaya pun bunuh diri tuan-tuan. Orang kaya pun bunuh diri. Dan terjun jambatan. Okey tuan-tuan. Tak curuk lagi kan. Sikit lagi. Oh ni panjang ni. Ayat 68. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini sifat yang ke-4. Orang yang digelarkan sebagai hamba Allah, iaitu wallazina, dan mereka la yad'una, tidak menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama. Jangan ada unsur-unsur syirik. Jangan ada tuan-tuan. Nak bela-bela saka tak payah. Tak payah. Saya pernah ditawarkan untuk bela saka ni, kan? Tapi saya tolak lah tuan-tuan. Buat apa? Kan? Saya buat bisnes, kan? Bisnes jatuh mengudung, kan? Pergi jumpa bomo, minta ayat, kok dia bagi ayat illa man taba, ayat Quran lah, mana-mana ayat Quran nak amal. Dia cakap tak apa, saya bagi ni hantu, kan? Bagi hantu untuk peraih. Dia panggil apa? Peraih, kan? Pelaris. Hantu pelaris tu, kan? Uish, bukan dia. Aku ustaz tu mengajar orang. Tiba-tiba aku pula pakai benda ni, kan? Tak ada.
Kan? Jangan tuan-tuan, unsur-unsur syirik ni jangan main, bahaya. Kan? Tak termasuk dalam ibadur rahman kita. Tak termasuk dalam ibadur rahman. Kan? Jangan ada bela-bela nak jadi kuat, nak jadi hebat, nak jadi cantik, kan? Wanita-wanita nak cantik itu jangan duk pakai susuk. Nak cantik baca ayat surah Yusuf tu, kan? Baca ayat surah Yusuf. Tuan-tuan nak cantik, tuan-tuan nak anak-anak cantik, kan? Bacalah surah Yusuf. Rajin-rajin baca surah Yusuf tu. Kan? Dalam surah Yusuf tu ada ayat apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kan? Nah, itu antara ayat dia. Tapi kalau baca satu surah tu cantik, tuan-tuan. Boleh amalkan satu surah tu. Kan? InsyaAllah cantik. Kan? Tak payah susuk-susuk. Quran tu lagi hebat. Kan? Quran lagi hebat. Surah Maryam. Maryam pun cantik, tuan-tuan. Siti Maryam tu wanita tercantik di daerah dia. Bukan wanita comot, tuan-tuan. Dia kalau manusia yang disebut dalam Quran ni, yang cantik, baik, kan? Memang cantik, tuan-tuan. Tapi orang zaman sekarang tak nak bubuh nama Maryam. Klasik betul nama ni, kan? Dia tak tahu Maryam tu siapa. Okey. Jadi orang yang digelar hamba Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Kan? Mengikut ahli sunnah wal jamaah, tawassul boleh. Saya ikut ahli sunnah wal jamaah. Tapi puja kubur, syirik, tuan-tuan. Macam yang dibuat di Pulau Besar tu. Kan? Pergi duk balut batu nisan, kan? Batu duduk situ, kan? Minta bagai-bagai dengan kubur tu. Itu syirik, tuan-tuan. Allah Akbar. Jangan buat kerja macam tu. Kan? Oh, dah syuruk. Banyak ni pasal ketuhanan ni, tuan-tuan. Kan? Menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala sebab apa? Sebab dia menjadikan pendeta-pendeta dia sebagai Tuhan. Pendeta dia cakap apa, semua dia ikut. Walaupun cakap pendeta tu bercanggah dengan arahan Tuhan. Israel lagi ni, tuan-tuan, yang duk bantai, tibai Palestin, Hamas, kan? Dia bukan tak ada ahli kitab tu. Ulama dia berapa ramai dalam tu. Kan? Tapi ulama dia okey, yes, semua okey, jalan. Bunuh budak, okey. Bom hospital, okey, tak ada masalah. Itu ulama dia, tuan-tuan. Jadi geng-geng dia ni ikut ulama. Kan? Ulama kata okey, jalan. Ulama kata buat, jalan. Kan? Ini Allah kata geng-geng yang menyembah para ulama. Kan? Menjadikan ulama dia sebagai Tuhan. Saya nisbahkan kepada Israel ataupun Yahudi pada hari ini, tuan-tuan. Dalam kita punya ahli sunnah wal jamaah tak ada masalah bab ni, tak berlaku, kan, menyembah ulama. Okey. Wala yaqtuluna an-nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Yang ni nanti saya ulas pada pertemuan akan datang. Kan? Sebab membunuh ni asasnya adalah haram, tapi dibenarkan. Ada yang dibenarkan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di Palestin, kan, jumpa Yahudi nak bunuh, tak boleh sebab dalam ayat Quran kata tak boleh bunuh. Tak betul, tuan-tuan. Habis ya, kan. Yang tu disebut ada kecuali, kan. Tak boleh membunuh kecuali bil haqqi. Illa tu kecuali.
Nanti kita cerita selanjutnya. Mana yang dimasukkan dalam kecuali. Membunuh yang dibenarkan. Ni bukan bunuh binatang, tuan-tuan. Ni bunuh orang. Ini bunuh orang ni. Bunuh yang dibenarkan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Saya rasa cukup sekadar tu. Tuan-tuan tolong ingatkan saya. Kita berhenti tengah ayat ni. Kan? Kita berhenti tengah ayat 68. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah baina qaumina bil haqq khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.